Dengan pemansuhan hukuman mati mandatori ini, ada kekeliruan di luar sana, Dayah? Ya, adakah ia dimansuhkan sepenuhnya? Adakah hukuman mati ini memang tak ada langsung, atau mungkin kesalahannya atau apa yang disabitkan akan diubah? Ini akan kita kupas pada pagi ini. Ya, dan benar. Kalau dikirakan, ada juga yang berkata, ada jenis jenayah yang mungkin bagaimana mereka ini boleh dilepaskan. Tapi saya pasti ramai sangat di luar sana tidak begitu faham ataupun tahu apakah erti hukuman mati mandatori dimasukkan. Dan semestinya siapa yang paling terkesan adalah ahli keluarga pesalah-pesalah ini sendiri. Jadi kita membawa perspektif ini kepada anda penonton MHI. Kita bersama dengan Puan Magesvari Valley, iaitu seorang ibu kepada banduan yang dinamakan Tuan Krishnamurti, yang telah pun berada di penjara selama 12 tahun, bersama dengan anak kandungnya sendiri, Encik Tinagaran, anak lelaki Krishnamurti. Boy, you are very brave. Terima kasih kerana keberanian anda bersama ini, Puan Magesvari. Terima kasih juga kerana sudi berkongsi kes anak puan bersama dengan kita. Benar. Dan tentunya kita mulakan hari ini dengan satu perkongsian yang mungkin anda tidak faham sebelum ini. Jadi kita ingin mendalami ataupun lebih memahami tentang bagaimanakah efek atau kesannya kepada ahli keluarga yang bila mendapat tahu hukuman mati mandatori ini dimansuhkan. Jadi Datuk Haziq Pilih, seorang peguam juga bersama-sama dengan kita untuk memberi penjelasan yang teliti, sebab maklumlah kita bukan lawyer kan, kita bukan pakar. Jadi kita jangan lupa kita bersama dengan seorang bekas banduan juga, Tuan Lokman Muhammad, Muhammad Lokman Muhammad, yang sekini sedang berada di Pulau Perhentian mungkin untuk menenangkan diri. Ada di atas bekerja apa ke menenangkan diri tu, Encik Lokman, di luar sana? Bekerja, Tuan. Bekerja. Alhamdulillah. Bekerja di Pulau Perhentian. Alhamdulillah, ya. Betul. Okey, kita bersama dengan Tuan Muhammad Lokman. Jadi pertama sekali kita nak bertanya kepada Puan Magesvari lah. Ya, apabila mendapat tahu bahawa rang undang-undang ini telah pun dimansuhkan, jadi anak puan tidak lagi berdepan dengan maut. Jadi apakah perasaan pertama puan? Dia pun tadi sudah cakap, kalau sudah keluar saya jaga saya punya anak, jaga mak. Saya tak mau ikut kawan-kawan, siapa-siapa pun pergi. Mau jaga-jaga saya punya keluarga saja, dia cakap. Lepas tu, mak minta sama tolong dekat Tuan, anak saya mau hidup balik. Tak mau gantung, apapun tak mau. Macam dia ada cakap sama saya. Saya pun minta tolong Tuan saja. Jadi sebenarnya ini adalah berita yang baik, kan? Kiranya seperti peluang kedua untuk terus meneruskan kehidupan. Dan kita nak bercakap dengan adik Tinagaran. Sekarang berapa umur adik? 13 tahun. Memang duduk dengan nenek lah. Jadi membesar, kan? Kiranya bapa tiada di sisi. Jadi harapan awak sendiri bila dapat tahu yang macam tak ada hukuman mati mandatori ini, tidak ada. Maksudnya masih terus boleh berjumpa dengan ayahnya. Perasaan awak sebagai seorang anak? Saya jadi happy. Saya It's okay, Tinagaran. It's okay, Tinagaran. Boleh melawat ayah tak sekarang? boleh. Bolehlah. Jadi macam mana keadaan ayah? Okey? Okey ya. Maksudnya bagi Tinagaran sangat bahagia, tidak terkata dengan berita ayah tidak harus melalui hukuman mati mandatori, ya. Jadi di sini Encik Krishnamurti ini telah disabit di bawah Seksyen 3 Akta Senjata Api, ya, yang semestinya membawa hukuman mati mandatori, betul Datuk? Betul. Jadi di sini dan dengan pemansuhannya, jadi Puan Magesvari mungkin tidak cakna akan apakah maksud itu sebenarnya. Jadi adakah beliau terlepas terus daripada tali gantung? Dia akan terlepas daripada tali gantung. Akan tetapi ada beberapa situasi di mana mengikut pengubahan kepada Seksyen 3, saya akan fokus kepada Seksyen 3 sahaja, yang menyatakan bahawa hukuman akan dinaikkan sehingga 30 tahun
ataupun 40 tahun, dan kalau terlepas daripada tali gantung maka akan ada sebatan rotan sebanyak 12 kali. Itu yang dinyatakan secara undang-undang. Tetapi apa yang akan dikenakan kita tidak tahu. Saya tidak boleh buat spekulasi ya. Tetapi kalau mengikut apa yang dah diwartakan dan menjadi undang-undang sekarang ni, menyatakan bahawa ini yang akan ditimpa oleh anak Puan Maheswari. Baik. Saya juga ada membaca bahawa hukuman mati mandatory dimansuhkan juga dan kekeliruan untuk saya dan nasabah rakyat Malaysia juga. Katanya adakah ia benar-benar tiada ataupun sebenarnya masih ada mengikut juga budi bicara seorang hakim dan juga melihat kepada unsur-unsur kes tersebut. Okey, bagi saya sebab kalau dikatakan undang-undang mandatory iaitu hukuman mati dah di-abolish, maka pada pandangan saya lah, ini pandangan saya sendiri mungkin hakim tidak mempunyai budi bicara lah, tidak mempunyai budi bicara untuk membuat sesuatu keputusan yang menyatakan bahawa hukuman mati boleh diberi. Sebab apa-apa undang-undang yang dikeluarkan di Malaysia ni, kita sebagai pengamal undang-undang ataupun hakim terikat dengan apa yang terkandung di dalam akta tersebut. Okey, jadi Puan Maheswari faham apa yang diterangkan oleh Datuk sebentar tadi. Jadi Datuk mengatakan bahawa anak puan terlepas dari gantung. Tapi dia akan dipanjangkan masa di dalam penjara. Hukuman dia. Jadi perasaan puan sekarang ni dah 13 tahun berada di penjara. 12 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun. Jadi macam mana kalau terus dipanjangkan? Mungkin tidak lebih dari 40 tahun ya. Tetapi apa yang dinyatakan secara undang-undang adalah sehingga 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun. Seperti mana yang diwawarkan tadi di berita. So itu yang menjadi undang-undang dia sekarang. Jadi macam mana puan kalau anak puan masih terus berada di penjara? Saya tak mau dia terus duduk penjara. Saya mau dia keluar balik. 20 tahun kah, 30 tahun kah, saya mau dia hidup balik kita. Dia pun, dia ada itu kawan punya pistol saja. Kawan-kawan panggil dia pergi, dia duduk rumah saja. Lepas tu dia orang panggil sekejap mari kita pergi kedai. Lepas tu dia ikut kawan pergi. Dia sendiri tak ada bikin macam bikin punya. Dia ikut kawan-kawan pergi. Lepas tu polis sudah kena tangkap. Lepas tu dia orang cakap dia punya dekat ada pistol. Dia cakap saya punya dekat pistol tak ada. Tapi ada, dia cakap, polis cakap ada, saya ada dengar lu ada pistol. Dia cakap saya tak ada pistol. Macam mana kalau lu tak ada pistol, macam mana you dapat pistol? Dia cakap bukan saya punya kawan. Okey, punya kawan punya, dia punya kawan simpan mana? Dia simpan dekat kandang. Lepas tu polis ikut pergi, dia suruh tunjuk mana tempat ada itu barang. Lepas tu dia angkat bagi sama dia. Itu kiranya yang diceritakan kronologi lah ya. Kronologi dan jadi saya faham Daya mempunyai statistik tentang bantuan yang mungkin menghadapi situasi yang sama seperti yang menunggu kalau diikutkan kalau tarikh daripada April tahun ini lebih daripada 1,300 panduan yang sedang menunggu hukuman mati mandatory ini sebenarnya, dan katanya majoriti antara mereka sebenarnya adalah pengedar dadah. Jadi kalau saya tanya di sini dengan kes seperti anak Puan Maheswari dan juga 1,000 lebih kes yang tertunggak ni, adakah mereka akan dibicarakan semula untuk mendapat kata putus atau bagaimana? Tidak, mereka tidak akan dibicarakan semula. Tidak, tak boleh. Sebab kenapa? Segala proses pembicaraan dah berlalu. Baik. So apabila, ialah patut mereka bersyukur sebab kenapa kerajaan dah tentukan bahawa tidak ada hukuman mati lagi. Tetapi apabila dah lepas kes, bagaimana kita nak bicarakan balik semula? Saya rasa itu mustahil. Mustahil ya. Baik. Mustahil. Tapi yang hanya sekarang ni perbincangan kita apa yang mungkin boleh terjadi adalah hukuman mati mandatory itu dimansuhkan. Betul. Dan itu sebenarnya dah dimansuhkan. Dah dimansuhkan, dan itulah sebenarnya kalau kita ikutkan mungkin berita yang baik untuk ahli keluarga yang di mana mereka mahu lagi melihat orang yang tersayang terus menerus ada dan tidak dikenakan hukuman. Kalau ikutkan puan anaknya sudah berada di penjara 12 tahun. Sekarang umurnya berapa puan? Saya umur anaknya? Anak 36.
36. 36 tahun ya. Jadi mungkin ini memberi nafas baru untuk ahli keluarga mereka. Sekarang kita bersama dengan seorang lagi yang telah dijatuhkan hukuman mati pada tahun 2018 tapi sekarang sedang menjalani pemenjaraan apabila moratorium penangguhan hukuman mati sementara mengkaji penghapusan hukuman mati ini. Jadi kita bersama dengan Encik Muhammad Lokman Muhammad iaitu bekas banduan akhir yang sedang berada di Pulau Perhentian sekarang ini. Assalamualaikum Encik Lokman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dengan apa yang telah berlaku, yang tular di media sosial tentang kes Tuan Lokman dan kini terlepas dari tali gantung, perasaan Tuan? Terdahulu terima kasih Malaysia sudah jemputan dan perasaan alhamdulillah sangat bersyukur, sangat lega dan saya rasakan itu satu sinar yang baru buat orang yang masih lagi menjalani kesnya di mahkamah dan yang telah dijatuhkan hukuman. Seperti kawan-kawan saya yang masih lagi kat banduan akhir kan. Alhamdulillah sangat bersyukur, sangat lega. Itu satu berita yang sangat baik. Baik. Kalau diikutkan kan, mesti pengalamannya pernah terdetik di hati yang anda tidak akan dapat melihat dunia luar lagi, betul? Dan sekarang kalau kita lihat gambar-gambar yang dikongsi pun anda telah keluar dan menikmati hirup udara luar. Dan jadi bagaimanakah perubahan itu memberi kesan kepada hidup awak sendiri, Encik Lokman? Alhamdulillah. Kesan yang sangat besar pada kehidupan saya dan juga keluarga saya, dan saya dapat mulakan semula kehidupan yang baru, dan semasa di dalam tahanan banduan akhir, jadi kita orang tiada tarik balik, jadi kita orang punya perancangan, pemikiran sangat terhad, bukan sahaja dari segi materialistik tapi dari segi mental kami pun sangat terhad untuk kami membuat perancangan. Setelah diberi berita baik ini, saya rasa sahabat-sahabat saya dekat dalam sana akan dapat peroleh satu harapan baru, sinar baru, dan dia orang boleh merancang sesuatu jika diberi umur yang panjang untuk bebas di luar nanti. Ya. Baik-baik, terima kasih dengan perkongsian daripada Encik Muhammad Lokman kita. Semoga nafas baru atau peluang kedua ini digunakan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau kita pandang persepsi ahli keluarga dan juga masyarakat di luar sana, yang penting nyawa kita tetap dalam tangan. Alhamdulillah. Baik. Dan alhamdulillah langkah kerajaan Malaysia satu langkah yang sangat wajar pada saya, dan sebagai contoh seperti saya yang kes melibatkan akta dadah berbahaya di dalam jenis cannabis, dadah cannabis utamanya. Sebagai contoh yang lebih luas, United Nations sendiri telah menyarankan kerajaan untuk menjadualkan semula jenis-jenis dadah sebagai contoh cannabis. Dan ia memberi kesan yang impak yang sangat besar. Setelah itu Thailand membebaskan lebih 50% daripada banduan. Faham. Jadi di sini dengan sekali aibah, sekali pasti berubah dengan perubahan dunia yang mungkin memandang kanabis ini sebagai satu dadah yang kurang berbahaya. Jadi itu merupakan persepsi. Undang-undang tetap undang-undang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Lokman kita di atas perkongsian anda. Jadi kita kembali kepada apa yang kita ada di Malaysia di sekarang ini. Ya, dan kita ada kiranya seorang datuk. Kita nak bertanya bagaimanakah dengan pemasuhan hukuman mati mandatori ini mengubah landscape undang-undang negara dan juga memberi kesan yang besar lagi-lagi terhadap mereka yang terlibat dan keluarga-keluarga mereka yang terlibat. Ini ada satu keputusan yang baik. Bagi saya, okey. Sebab kenapa? Pada pendapat saya ni, setiap orang yang melakukan satu kesalahan sempat bertaubat. So kalau mereka dapat bertaubat, mereka tahu apa kesalahan mereka, maka patut dilepaskan daripada tali gantung. Kalau itu yang since undang-undang dah ada ni, undang-undang dah ada. Nah, itu nombor satu. Nombor keduanya adalah
bagi saya setiap orang perlu a second chance. Ya. Ya. Setiap orang ya. Setiap orang, tak kira siapa, sama ada anak kita ke sesiapa pun perlukan a second chance. So kalau kita bagi mereka ke second chance dan hukuman mereka dah dipanjangkan, sebab kenapa kita kena fikir satu je, undang-undang ni walaupun hukuman mati tak ada, tetapi hukuman dia telah dipanjangkan. Nah, apa sebab hukuman dipanjangkan adalah untuk memberi masa untuk mereka memikirkan apa yang mereka lakukan. Itu penting. Betul. Dan of course daripada segi persepsi masyarakat, kalau kita tanya, ada beberapa akan setuju dengan pemansuhan, tetapi ada juga beberapa yang tidak setuju dengan pemansuhan. So kita ada dua jenis pemikiran. Ya, Betul di luar sana. Satu yang takkan setuju dan satu yang akan setuju. Ya, betul. Yang penting di sini adalah undang-undang ya. Undang-undang. Tetapi itu yang menjadi itu. Kalau Isu ialah, ya. isu dia, kalau sesuatu undang-undang dah dibahaskan di parlimen, dah menjadi rang undang-undang, maka tangan kita semua terikat, kita kena ikut undang-undang yang sedia ada. Okey, baik-baik. Terima kasih banyak-banyak kepada pakar kita, Datuk Haziq Pileh. Terima kasih juga kepada Puan Magizvari dan juga adik Tina Garen.